Bertemu kembali. Saudara, jihad memerangi orang tengah di subsektor perikanan kini menjadi tumpuan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani menerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, dan ini bermakna sektor industri perikanan negara akan diperkukuhkan dengan pelaksanaan beberapa langkah dan inisiatif sekaligus meningkatkan ekonomi nelayan dan membebaskan mereka daripada terlalu bergantung kepada orang tengah. Dan untuk berbincang mengenainya bersama kami di studio ialah Datuk Irmuhizam Ibrahim, pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan. Salam Ramadan. Baiklah, Datuk, sekarang ni jihad memerangi orang tengah ataupun JMOD, ya. Boleh Datuk memperjelaskan mungkin secara ringkas konsep jihad memerangi orang tengah itu sendiri? Jihad memerangi orang tengah ini merupakan satu kaedah yang telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri Pertanian Industri Asas Tani, Datuk Seri Ismail Sabri pada 9 November yang lalu 2014 di Kompleks Pendaratan Ikan di Kuantan. Antara fokus utama adalah untuk mewujudkan satu ruang dan peluang kepada nelayan untuk memasarkan terus produk tangkapan ikan mereka kepada pengguna. Ini kerana sebelum ini mereka terpaksa melalui pelbagai rangkaian orang tengah. Sebagai contohnya ialah dari segi ruang pemasaran itu begitu panjang, yang mana di antara nelayan itu mereka terpaksa melalui pemborong ikan di jeti, selepas itu pemborong ikan di bandar, selepas itu pergi ke peruncit, barulah ke pengguna. Jadi dengan adanya jihad memerangi orang tengah ini, nelayan boleh memasarkan terus kepada pengguna tanpa melalui pemborong-pemborong tersebut, yang mana margin keuntungan itu dapat dipertingkatkan, dan yang paling penting sekali ialah pemasaran itu dapat dipendekkan. Ini secara tidak langsung akan memberikan satu kaedah untuk meningkatkan lagi sosioekonomi nelayan, dan para peserta dalam jihad memerangi orang tengah ini adalah antaranya Persatuan Nelayan, nelayan, termasuk sekali keluarga nelayan, yang fokus utama kementerian dan kerajaan untuk membangunkan taraf hidup pembangunan nelayan, dan pengguna pula akan mendapat ikan yang harga lebih murah dan berpatutan. Okey, jadi Datuk ada menyebutkan bahawa jihad ini telah dilancarkan pada 9 November 2014 dan daripada tarikh 9 November sehingga sekarang, bagaimanakah perkembangan? Adakah masih lagi mempunyai masalah dengan orang tengah, ataupun sekarang ni semuanya, orang kata apa, para nelayan ni boleh menarik nafas yang lebih lega? Saya akui sejak ianya dilancarkan dan digerakkan, ini merupakan satu gerakan massa, terutama sekali bagi memastikan golongan nelayan ini terbela, kerajaan menunjukkan kepatinan kepada mereka, tetapi dalam masa yang sama pengguna mendapat harga ikan yang jauh lebih berpatutan. Saya akui dalam proses daripada bulan November sehingga hari ini, ini adalah antara kaedah untuk memberikan ruang dan peluang kepada nelayan keluar daripada kepompong ataupun pelibatan orang tengah. Kerana saya akui sebelum ini banyak kedengaran harga ikan naik disebabkan harga jualan ikan yang diambil oleh orang tengah adalah tinggi daripada nelayan. Jadi dengan kaedah ini saya tidak langsung ianya dapat digerakkan supaya nelayan menjadi pemasar, Persatuan Nelayan menjadi penjual terus kepada pengguna. Daripada hasil daripada program ini, saya akui bukan semua nelayan yang kita boleh bebaskan. Cuma ini adalah satu kaedah, satu jalan keluar kepada nelayan bahawa kerajaan prihatin kepada mereka. Pertama, untuk meningkatkan lagi tahap ekonomi mereka daripada 20 hingga 30%. Kerana saya akui banyak juga nelayan yang memaklumkan kepada saya, dengan apabila mereka keluar daripada kepompong orang tengah, mereka boleh dapat setidaknya paling minimum income bulanan mereka RM2,000. Dan pada hemat saya ini sudah satu kaedah yang sangat baik, kerana di samping mereka dinaikkan dari segi jumlah pendapatan mereka, rakyat khususnya pembeli-pembeli ikan atau pengguna dapat membeli harga ikan dengan berpatutan, jauh lebih murah daripada harga-harga yang dikeluarkan oleh orang tengah.
Okey, tadi Datuk ada menyebut tentang harga. Saya ingin tanya sikit sebab saya orang Sungai Besar dan Datuk difahamkan adalah merangkap ahli Parlimen Kuala Selangor. Ya. Jadi saya pernah ke sana dan saya ingat kalau pergi kat Kuala Selangor tu ataupun kat JT tu semua kan kat Bagan orang kata akan mendapat ikan yang lebih segar dengan harga yang lebih murah. Tapi kalau saya lihatkan dari segi harga, kadang-kadang kita boleh dapat harga yang lebih murah jika saya beli di Kuala Lumpur berbanding kalau saya pergi ke Bagan ataupun tempat naik ikan tu sendiri. Apa komen? Ya, saya pernah pergi ke Bagan dan melakukan lawatan kerja saya selaku pengurusi LKM dan meninjau sendiri hasil daripada aduan. Khususnya orang-orang daripada bandar datang beli ikan dan dilihat harga ikan di situ agak mungkin setengahnya tempat tu tinggi, tetapi harus dibezakan antara yang dijual oleh nelayan ataupun dijual oleh orang tengah di kawasan jeti-jeti tersebut. Jadi apa yang dilakukan oleh LKM ialah antara kaedah untuk memastikan bahawa kita boleh memastikan dari segi harga ikan yang kita kawal, LKM telah mewujudkan pasar-pasar nelayan. Dan antara tempat yang kami bercadang untuk telah wujudkan ialah di Sungai Besar. Dan di Kuala Selangor juga ada, di kawasan saya sendiri. Dan dengan adanya nanti dengan pasar nelayan ini, nelayan boleh apabila mereka mendaratan ikan di kompleks pendaratan, mereka jual terus di pasar nelayan. Dan pasar nelayan ini dipantau oleh LKM dan diuruskan oleh Persatuan Nelayan. Dan Persatuan Nelayan juga boleh membeli terus daripada nelayan dan mereka boleh menjual harga ikan yang jauh lebih berpatutan, harga murah dan berpatutan daripada tempat-tempat lain. Ini merupakan antara proses yang bagi saya ianya tidak boleh kita lakukan masa satu hari. Perlu ada kesedaran, perlu ada gerakan dan perlu ada kempen-kempen untuk menggerakkan usaha yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian Industri Asas Tani ini. Kerana bagi pihak LKM kita nak menyediakan platform, ekosistem yang baik supaya pengguna melihat bahawa ada intervensi daripada kerajaan untuk memastikan bahawa lautan yang luas dengan ikan ini, rakyat khususnya pengguna dapat membeli dengan harga yang berpatutan. Dan di samping juga, kita juga peringkat LKM membangunkan ikan rakyat. Ikan rakyat ini yang mana saya sebutkan ialah satu outlet ikan sejuk beku, segar. Supaya sekiranya dalam satu musim, contoh ikan kembung, saya lihat ramai rakyat Malaysia yang suka makan ikan kembung. Tapi ada setengah-setengah musim ikan kembung agak kekurangan. Jadi untuk memastikannya ada sentiasa ada, outlet ini juga dijadikan kaedah dan digerakkan, dilakukan oleh Persatuan Nelayan supaya dengan tanpa pelibatan orang tengah, outlet ini menjadikan satu hub bahawa ikan itu ada dengan menggunakan kaedah ikan sejuk beku. Ini antara beberapa kaedah yang ingin dilakukan supaya paling penting sekali pengguna dapat harga ikan yang berpatutan. Okay. Adakah dengan adanya ikan ataupun proses ikan sejuk beku ini dapat menolong para pengguna juga? Kalau ingat setengah bulan, terutama sekali pada bulan 12, 11 dan harga ikan memang sukar didapati dan harga kalau ada ikan pun harga itu akan melambung tinggi. Jadi adakah dengan adanya projek ikan sejuk beku ini dapat membantu untuk menstabilkan harga kepada pengguna? Sebagaimana yang saya sebut sebentar tadi pada awal tadi ialah program jihad ataupun gerakan jihad memerangi orang tengah ini antara tujuan utama ialah kita nak bangunkan kehidupan nelayan di samping juga untuk pastikan bahawa pengguna mendapat bekalan ikan yang mencukupi setiap masa. Jadi dengan adanya projek ataupun program ikan sejuk beku ini, tentunya kita ingin memastikan bahawa stok-stok penyimpanan ikan yang mana sekarang ini dia di bawah program LKM kita ada pusat pengumpulan dan peredaran ikan yang sama ada ikan laut dan ikan air tawar di Bangi. Manakala di peringkat Persatuan Nelayan melalui Nikmat, mereka ada pusat-pusat tersebut yang antaranya boleh menyimpan sehingga stok 200 tan dalam setahun. Yang saya telah memberikan KPI kepada mereka lebih daripada itu supaya lebih banyak ikan disimpan dengan dan juga kita keluarkan di peringkat pasaran, harga ikan akan jauh lebih rendah dan di samping itu juga paling penting sekali pengguna akan mendapat ikan yang mereka kendaki walaupun musim tersebut musim tengkujuh dan nelayan tidak kuang ke laut, dan pada masa yang sama nelayan juga akan mendapat dari segi imbuhannya, terutama sekali bahawa pendapatan mereka itu tetap ada dengan kaedah-kaedah yang saya sebutkan tadi. Okey. Jadi setakat ini apa inisiatif kerajaan melalui agensi-agensi seperti LKM sendiri, Tekun dan Persatuan Kebangsaan ataupun Nikmat mungkin dari segi pinjaman ataupun dari segi kredit kepada nelayan itu sendiri? Saya juga mendengar sejak program ini dijalankan, antara keluhan ialah bagaimana nelayan harus
keluar daripada kepompong khususnya hutang. Kerana saya lihat ada kebantungan mereka ada kalanya menggunakan kaedah hutang kepada setengah-setengah orang tengah ini. Jadi dalam apa yang telah disarankan melalui konsep National Blue Ocean Strategy, kita bekerja sebagai satu pasukan, walaupun agensi itu ada tetapi kita bekerja dalam sebagai satu ruang yang mana telah disarankan oleh pihak kementerian. Pertamanya tekun, yang mana tekun sendiri telah memperuntukkan geran pinjaman 30 juta, iaitu antara fokusnya ialah untuk mengambil alih hutang khususnya nelayan-nelayan tersebut. Di samping itu juga untuk menggerakkan peternakan ikan sangka dan di samping itu juga meningkatkan lagi pendapatan isi rumah dengan pembelian input dan peralatan. Itu yang pertama dari segi tekun. Yang kedua dari segi Persatuan Nelayan Kebangsaan. Yang mana ini adalah satu pertubuhan induk, pertubuhan nelayan yang mana Nikmat sendiri atau satu Persatuan Nelayan Kebangsaan telah memperuntukkan 5.65 juta. Iaitu satu dana untuk membantu usaha-usaha tabung pinjaman kepada nelayan oleh Nikmat. Antara fokus ni ialah untuk menambah baik fasilitis dan juga meringankan beban nelayan khususnya sebagai modal pusingan nelayan untuk mereka memasarkan. Kerana saya akui di setengah-setengah tempat ada kalanya mereka menyatakan kepada saya mereka nak menjual, contohnya menjadi peserta pasar tani, tetapi tidak ada modal pusingan. Jadi Nikmat boleh memberikan pinjaman tanpa ada dari segi cagaran dan sebagainya, supaya yang paling penting sekali mereka ada kehendak untuk di samping menangkap ikan di laut tetapi mereka menjual terus di pasar-pasar tani dan menjadi peserta untuk membangunkan kehidupan mereka. Di peringkat LKM pula kita ada berbagai program, antaranya pasar nelayan yang saya sebut, dan setakat ini dalam rancangan Malaysia ke-11 dan sebelum ini pun dalam bajet 2015 yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri, 50 pasar nelayan ingin dibina pada tahun ini. Kerana apa? Fokusnya ialah bila mereka mendaratkan ikan di kompleks penangkaran ikan, ada pasar yang boleh jadikan tempat untuk mereka menjual dengan pemantauan pihak LKM, dan secara langsung infrastruktur ini dapat mereka gunakan sebagai trust. Dan di samping juga pasar tani juga, yang mana menjadi peserta dengan pasar tani, yang mana LKM dengan Fama dan Nikmat, kita ingin memastikan bahawa sekarang ini walaupun ada 568 pasar tani, hanya 287 saja peserta. Dan saya akui bahawa bila mereka menjadi pasar tani, mereka dapat mewujudkan satu persaingan harga yang jauh lebih baik, jauh lebih murah, ikan segar, dan saya tidak langsung bahawa bila mereka menjual, setengah-setengah pemborong ataupun orang tengah itu terpaksa mengikut harga yang telah dijual oleh nelayan itu sendiri. Jadi antara perkara yang cuba dilakukan. Okey, selain pada jihad itu sendiri, adakah cara lain yang boleh digunakan untuk memerangi orang tengah ni? Bagi hemat saya, antara kaedah yang kita lakukan sekarang ini ialah mewujudkan kesedaran. Kesedaran melalui pendidikan, kerana dalam rancangan Malaysia ke-11 pun soal-soal pendidikan antara soal yang menjadi trust, terutama sekali dalam technical dan vocational. Kerana bagi paling penting sekali ialah bagaimana usaha ini dapat kita gerakkan bukan hanya bermusim tetapi berterusan. Kerana jumlah nelayan di negara kita ini semakin hari semakin berkurangan. Dan sebab itu saya perlu ada transformasi untuk mengalak generasi muda terlibat dalam industri perikanan melalui kaedah-kaedah menggunakan teknologi moden dan juga aquaculture, sebagaimana yang telah diterapkan disebut oleh Yang Amat Menteri sentiasa. Jadi kaedah-kaedah ini antara kaedah-kaedah yang kita cuba garapkan supaya akhirnya nanti ada jalan keluar kepada nelayan, keluarga nelayan, bahawa kerajaan perhatian kepada mereka, dan kaedah aquaculture ini juga antara satu lagi sektor yang ingin kita perkukuhkan supaya yang paling penting sekali bekalan ikan itu ada, di samping juga mereka boleh keluar daripada orang tengah itu sendiri. Okey, baiklah, rasanya ini saja yang waktu kita ada untuk bersama Dato' Ilmu Hizab Ibrahim, pengurusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, untuk membincangkan mengenai jihad memerangi orang tengah. Baiklah, terima kasih lagi, Dato'. Sama-sama. Ya.